Itulah perkongsian pada malam ini. Baik, ada apa-apa pertanyaan, apa-apa soalan? Ya. Bab korban. InsyaAllah yang saya boleh jawab, saya jawabkan. Pembahagian korban atau pembahagian daging korban yang afdal, panjang sikit ceritanya, tak apa lah. Abang-abang janji dengan isteri balik pukul apa? Saya janji dengan isteri balik selepas kuliah. Maknanya kalau pukul 10 habis kuliah, selepas pukul 10. Baik, kita boleh kongsi sikit lah, setakat yang saya belajar, setakat yang saya diajar tentang bab korban. Pembahagian yang afdal. Baik, abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, dia ada dua perkara. Satu, pembahagian masuk korban. Satu lagi, pembahagian setelah korban. Dua lah. Di pembahagian masuk korban dulu, untuk lembu, kerbau dan unta boleh sehingga 7 bahagian. Boleh sehingga 7 bahagian, bukan wajib 7 bahagian. Tapi sudah menjadi tradisi. Kita ni pegang mesti 7 bahagian. Ayat tu salah. Ayat kata mesti salah. Bagi orang yang kaya betul-betul, seekor lembu dia seorang. Tak payah kongsi dengan orang lain. Kalau orang lain nak kongsi, beli hak lain pula. Kalau orang tu kata kedekut pun tak apalah. Sebab saya dosa banyak kata. Sebab tujuan korban paling utama adalah minta kepada Allah menghapuskan dosa. Kan Nabi sebut, darah yang mengalir, bulu yang tumbuh, semuanya menggugur dan menghapuskan dosa. Itu tujuan, di antara yang tujuan yang utama dia. Jadi kalau dapat seekor seorang lembu, kambing, biri-biri, kibeh, memang kena seekor je seorang, tak boleh lebih. Tak dapat kongsi seorang, tak mampu 4,000, kita ada 2,000, ajak kawan 2,000, kongsi 2 orang. Cuma dibolehkan sehingga 7 pembahagian dia. Dan 7 tu pula, orang yang ke-7 dia kongsi pula dengan orang lain yang bukan dalam keluarga, tak boleh. Kongsi dalam keluarga tak apa. Abang-abang masuk 1/7 bahagian kan, tapi abang kongsi dengan anak, dengan isteri, tak apa. Sebab kita dalam satu keluarga. Dia adalah sunat kifayah dalam keluarga. Padahalnya atas nama ketua keluarga cukup, semua orang dapat pahala dalam keluarga sajalah. Kongsi dengan lain tak boleh. Kalau kongsi lain dah jadi 6 campur dengan lebih daripada 1. Itu pembahagian masuk korban. Pembahagian bila selepas korban. Jadi abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, setakat yang saya belajar, perbezaan antara ibadah korban dengan ibadah akikah. Baik. Akikah juga boleh dibuat pada hari raya korban. Boleh kongsi lembu yang sama, tak ada masalah. Syarat ibadah selesai, korban dan akikah. Pertama, milik haiwan tu lah, milik kita lah. Bukan boleh pinjam pun tak boleh. Kalau kita pinjam duit orang masuk korban, makna bukan milik kita. Tak boleh. Kita kena milik. Macam juga zakat milik sempurna. Kita beli ke, kita bela ke, orang bagi ke, boleh. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sembelih. Baik. Untuk akikah, setakat ni je. Selesai dah ibadah untuk akikah. Kecuali akikah nazar. Ini akikah sunat, korban sunat dulu. Untuk akikah, selepas sembelih tak apa dah. Daging tu suka-sukalah. Nak bagi ke orang ke, itu lebih baik. Nak buat makan sendiri pun boleh. Nak buat masak jamuan pun ada sunat dia. Ada sunat masak dan bagi ke orang. Untuk akikah. Ibadah dia selesai. Tapi untuk korban, ibadah belum selesai. Ni abang-abang yang masuk korban, tolong jagalah. Sebab ini yang penting. Ibadah korban selesai setelah yang keempat, iaitu sedekah. Untuk akikah tak sedekah tak apa.
untuk korban sedekah adalah wajib. Walaupun dalam kitab kata, kitab Sabilal Muhtadin disebut syarat selesai ibadah sekurang-kurangnya disedekahkan daging yang mentah lagi basah itu seketui. Sekurang-kurang bagi selesai ibadah. Seketui ni maknanya lebih kurang kita kata seketui lah 1 kilo untuk sekali makan satu keluarga. Itu untuk selesai ibadah. Tapi untuk kesempurnaan ibadah korban kita, paling rendah martabat 1/3 sedekah. Ni paling rendah martabat. 1/3 sedekah. 1/3 hadiah. Dan 1/3 sendiri ambil. Ini paling rendah martabat. Yang paling baik pengagihan daging korban selepas sembelih, ini untuk korban sunat. Yang paling baik sedekah semua, sedekah. Baik, ayat sedekah penting. Ayat sedekah ni maksudnya hanya kepada fakir miskin, baru nama sedekah. Yang paling baik selepas sembelih, daging semua bahagian kita tu sedekah kepada fakir miskin. Kecuali sunat makan sedikit oleh tuan dia untuk sekali makan. Sunat pula. Jadi ambil untuk sekali masak makan, hak lain tu semua sedekah. Itu pembahagian yang paling afdal. Baru betul-betul berkorban. Baik, darjat yang kedua, tengah-tengah, 2/3 sedekah, 1/3 hadiah. Dan sunat makan sedikit macam tadi juga. Tuan korban ambil 1 kilo je. Lebih pada 1 kilo tu 2/3 sedekah, 1/3 hadiah. Hadiah ni maksudnya bagi kepada yang bukan fakir miskin, jiran kita yang sama taraf dengan kita, bagi tok imam ke, bagi kat tukang sembelih ke, sebagai hadiah. Haram bagi kat tukang sembelih sebagai upah. Itu haram, tak boleh. Kalau dah buat yang lepas, minta ampun baliklah. Dan yang ketiga, ni dia lah, 1/3 sedekah. Itu pembahagian. Masih afdal tapi taraf yang paling rendah. Baik, cuba bayangkan 1 ekor lembu. Agak-agak 1 ekor lembu purata sajalah boleh dapat berapa kilo daging. Anggaran saja, mana yang, minta maaf lah, bukan saya nak maksud tukang lembu, mana yang memang mahir bab lembu. 90. Kita ambil kira yang steady. Memang nak suruh pilih ibadah pun steady lah. 90 kilo. Kongsi 7 orang. Contoh. Bagi 7. Mana? Satu lebih pada 30. 4/7. 11.4 kilo. Lebih kurang lah ni. Kita katalah 11 kilo lah. Senang. 1 bahagian. Betul ke? 12 kali 7, 12 kilo. 13 kali 7, berapa? Ha, 13 kilo. Lebih kurang lah ni, lebih kurang je. 13 kilo untuk bahagian kita. Bukan kita boleh ambil tu. Hak bahagian korban kita 13 kilo. Kalau kita ambil semua makan, berdosa lah kita. Langsung tak sedekah. Memang berdosa. Maka 13 kilo ni, kalau ndak yang afdal tadi, semua bagi dekat fakir miskin. Kita makan sedikit. Itu darjat yang paling tinggi, paling afdal. Yang kurang sikit, 2/3 bagi dekat fakir miskin, 1/3 bagi kat jiran ke, adik-beradik ke, kan, dekat ustaz jama'i ke. Itu contohnya. Sekali dah saya sebut tu. Rendah sikit masih boleh, afdal juga. 1/3. Kalau 1/3 daripada 13, berapa kilo? Anggaran saja 4 kilo perpuluhan lah, kan. 1/3 tuan sendiri. Makna tuan sendiri hanya boleh ambil 4 kilo saja. Dan 4 kilo sedekah, 4 kilo hadiah. 4 kilo hadiah
1 kilo daripadanya. Jangan lupa, alamat 102 Lorong 2, Kampung Larut Tim Sambungan. Dah kalau nak hadiah. Baik. Maka 4 kilo yang sedekah ni, abang-abang kak yang dirahmati Allah, kepada yang masuk korban dan kepada yang mengelolakannya. Kalau pihak masjid buat, jatuh kuasa masjid kena ambil, faham maksud. Selepas sembelih, kena sedekah dulu. Petugas jangan ambil lagi, sebab ibadah belum selesai. Yang wajib sedekah, hadiah tu sampingan je. Tapi ada setengah tempat petugas dah letih, nak balik, bagi hak petugas dulu. Hak sedekah tu ada lagi. Maka takut jadi kesalahan. Sebab itulah kena lantik satu orang bahagian sedekah. Selepas sembelih, bungkui, yang tu kena hantar dulu. Yang 1/3 bahagian. Memadailah yang mewakili satu lembu 7 orang, ambil dulu 1 paket tiap-tiap seorang tu. Mana 7 paket tu kena bagi dulu. Mana selesai dah ibadah 7 orang tu. Katalah nak bagi seorang 1 kilo kepada fakir miskin. Ambil 1 kilo. Ada baki lagi 3 kilo untuk sedekah. Yang tu boleh bagi kemudian. Janji dah bagi dah. Yang kata syarat tadi sekongkong seketui kan. Yang tu buat dulu. Baru boleh bagi hadiah, baru boleh kalau nak masak pun. Tapi setengah tempat sana duk masih lapar, sini dah mula masak dah. Pasal tulang dah ambil, daging belum timbang lagi. Takut jadi kesalahan. Sebab yang wajib adalah sedekah. Jadi abang-abang yang dirahmati Allah, pastikan yang sedekah itu sampai. Maka maksudnya di sini, bagi setengah tempat yang saya agak bersetuju, dia dah ada senarai orang yang patut dibagi. Kita sebut asnaf, tetapi kena ingatlah, asnaf zakat ya 8, tapi asnaf korban hanya 2. Fakir miskin je, itu je 2. Kalau bagi ke anak yatim, kalau dia bukan miskin, maka itu bukan sedekah. Bagi kat rumah tahfiz, kalaulah ahli dia bukan orang miskin, itu bukan sedekah, itu semua hadiah. Jadi yang sedekah ni kena selesai dulu sebenarnya. Yang pentingnya yang sedekah yang selesai dulu. Saya sebut sekali lagi, bahagian yang 7 orang tu, ambil dulu seketui 7, yang tu pergi hantar dulu. Mana ibadah dah selesai lah, ada baki lagi baru boleh bagi kemudian. Ini hak tu tak bagi lagi, petugas ambil dulu dah. Kepada abang yang jadi petugas, kena ambil tahu juga ni lah. Tambah kalau tak dapat, sampai tahun depan cerita tu, korban dah nak tolong dekat masjid tu, kita penat-penat setengah kilo pun tak dapat. Rugi yang amat sangat. Orang yang membantu buat ibadah, pahala sama macam orang buat ibadah. Orang tu buat korban, sebab setengah-setengah tuan korban, dia pun tak buat benda tu. Dia duduk tengok aja, pakai samping elok, minta maaf lah, sampai duduk, dia tengok dari jauh. Orang lain sembelih, orang lain lapar, orang lain parang, orang lain bungkus. Last sekali baru dia pergi. Mana bahagian saya? Dah bukan orang sini lah, ni cerita sebelah Afrika Timur. Dia punya korban, dia yang nak minta ampun dekat Allah, dia yang nak pahala, tapi dia lepas tangan orang lain buat. Kecuali orang perempuan. Jangan pula besok isteri abang masuk, oi, Ustaz Jamil kata kena pergi tolong dulu. Tu dia celapak atas lembu tu. Hak tu tak dia lah. Tapi maksudnya kena pastikanlah. Jadi yang afdal sekali pembahagian daging, sedekah semuanya. Nombor 2, 2/3. Dan yang ketiga, 1/3. Itu yang afdal. Yang hanya sebagai sah buat syarat je, sedekah 1 kilo dekat fakir miskin. Kalau tak sedekah langsung, maka takut jadi dosa balik kepada tuan korban. Ya. Boleh, tak salah. Malah kalau ada 5 ekor lembu, 5 ekor lembu, seorang 7 seekor 7 orang,
Bermakna untuk kalau 4 kilo seorang, 28 kilo. Lembu pertama 28 kilo bagi dekat jama'i fakir miskin. Boleh? Tak salah. Itu kilo yang lembu yang kedua 28 kilo bagi dekat Tok Bilal. Tapi Tok Bilal bukan miskin. Contoh saja. Boleh. Sebab itu syarat dia sedekahkan yang mentah lagi basah. Tak boleh, tak termasuk dalam bab sedekah yang sudah masak, tak masuk. Hak masak tu kita bagi hadiah kendian tu cerita lain. Hak syarat dia sedekah yang mentah lagi basah. Sebab yang mentah lagi basah itulah yang kita membantu fakir miskin tadi. Sama ada dia nak makan, sama ada dia nak jual. Dan kalau dijual, abang-abang yang masuk korban beli balik daripada dia. Menolong dia 2 kali, dapat pahala 2 kali. Satu bagi sedekah tu, satu lagi beli balik membantu dia lagi. Tobat. Tambah kalau orang yang dapat daging tu ada lah, kita tengok dia buka meja tepi jalan jual, kita kata lagi ada. Apalah orang bagi sedekah dijualnya. Memang dalam kitab kata membolehkan untuk bantu orang miskin. Jadi maksudnya kita selesaikanlah. Ya abang. Ya. Yang milik. Boleh. Bila beli atas nama bapak dengan nenek, jadi lembu tu jadi milik bapak dengan nenek. Itu yang kata milik itu tadi. Walaupun dia berkongsi, boleh. Tapi kalau nak kongsi dengan korban, boleh satu bahagian, boleh. 6 orang buat korban, 7 orang yang ke-7 buat akikah. Bapak dengan tok kongsi. Boleh sebab dia dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga boleh. Tapi kongsi dengan orang lain pun nak tumpang buat akikah juga. Kita kongsi 2 orang, tak boleh, dah jadi 8. Tak boleh lah. Baiklah, sepintas lalu kepada yang nak buat korban, saya mendoakan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai peringatan, sunat muakkad bukan hanya sekali dalam seumur hidup, bukan hanya 7 kali dalam seumur hidup. Kalau ikut dalam kitab dikata dituntut pada tiap-tiap kali datangnya Idul Adha kepada orang-orang yang kaya. Maksud kaya ni orang yang mampu lah. Dituntut. Bukan ada orang pegang 7 kali cukup dah. Dia kata besok ni pada masa naik seekor seorang. Dia kata 7 kali dah buat, cukuplah seekor. Dituntut sebenarnya pada tiap-tiap kali datangnya Idul Adha. Wallahu a'lam. Baik, itu sajalah pada malam ini. Saya berharap apa yang kita kongsikan tadi, pertamanya tentang hukum izhar mutlak, dan yang kedua tadi berkait kepada pertanyaan bab korban, maka mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman, insya-Allah. Mohon ampun maaf kalau ada apa-apa kata-kata saya yang mungkin menyentuh, menyinggung peribadi abang-abang dan akak-akak. Jumpa lagi insya-Allah. Kita sudahi majlis dengan membaca suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terlintah korban wajib. Ini yang saya sebut konsideri korban sunat. Korban wajib tak ada pilihan. Wajib sedekah ke semuanya. Tak boleh bagi hadiah pun tak boleh, ambil sendiri makan pun tak boleh. Wajib sedekah semuanya. Daging itu termasuklah akikah wajib. Korban wajib, akikah wajib ni, terutama korban, dia menjadi wajib atas 2 keadaan. Satu nazar, yang satu lagi menentukan.
Menentukannya maksudnya kita sebelum nak hari korban kita dah tentukan itu lembu aku yang nak buat korban, maka jadi korban wajib. Oh yang ni yang bahaya. Dia cerita ke orang, lembu tu lah saya buat korban, besok sembelih. Dia anggap korban biasa, besok dia ambil juga untuk makan, haram. Yang tu kena jaga kalau siapa yang menentukan dan korban wajib. Kekah wajib pun dari hukum asalnya sama. Kalau dia bernazar, dia bernazar, dia jadi kekah wajib. Cuma yang ni khilaf, sebab dia bukan korban. Khilaf ni ada perbezaan mengatakan akikah wajib masih diharuskan untuk masak. Itu je. Tapi korban wajib memang kena sedekah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.